Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa ansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Murid-murid, hari ini kita belajar pelajaran akhlak dan tasawuf, ya. Iaitu kita pergi kepada pelajaran 6. Tajuknya adalah adab di majlis keramaian, muka surat 21. Okay, sekarang buka muka surat 21, iaitu tajuknya adab di majlis keramaian. Pengenalan. Mengadakan pertemuan sesama manusia dalam satu majlis sama ada bertujuan mencari ketenangan atau bertukar-tukar pendapat atau majlis keramaian dan lain-lain. Semuanya dianggap baik asal sahaja ada nilai-nilai akhlak sebagaimana yang digariskan oleh Islam. Iaitu, apa maksudnya? Majlis keramaian ini dibolehkan asalkan di dalamnya ada nilai-nilai akhlak yang baik yang digariskan oleh Islam, sebagaimana daripada petikan hadis Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma jalasa qaumun majlisan lam yazkurullah hafihi wa lam yusallu ala nabiyihim illa kana alaihim tiratan fa insya'a azabahum wa insya'a ghafara lahum." Hadis riwayat At-Tirmizi. Artinya, tidaklah sesuatu kumpulan berada dalam satu majlis yang tidak mengingati Allah dan tidak berselawat kepada Nabi mereka, melainkan mereka mendapat kerugian. Jika Allah berkehendak, mereka akan diazab atau mereka akan diampunkan dosa. Maksudnya ialah bila berada dalam satu majlis, mestilah dalam majlis itu mesti ada majlis yang merupakan mengingati Allah dan juga berselawat kepada Nabi Muhammad. Sesungguhnya kalaulah Allah itu berkehendak mereka itu diazab, mereka akan diazab, dan kalau Allah berkehendak diampunkan dosa mereka, Allah ampunkan dosa mereka. Sesungguhnya orang yang tidak berselawat dan mengingati Allah itu adalah mereka mendapat kerugian. Baik, tengok muka surat 22, 6.2, iaitu pengertian majlis keramaian. Majlis keramaian ialah suatu majlis yang melibatkan kehadiran orang ramai, sama ada di dalam keluarga, di dalam masyarakat atau lainnya. Itu di antara pengertian majlis keramaian. Okey, 6.3, adab-adab di majlis keramaian. Apa dia? 1. Memberi salam dan berjabat tangan kepada yang dibenarkan oleh Islam. Maksudnya kalau kita pergi ke dalam majlis keramaian, contohnya majlis kesyukuran mestilah memberi salam dan berjabat tangan kepada yang dibenarkan oleh Islam. Apa maksudnya? Iaitu kalau perempuan dengan perempuan, lelaki dengan lelaki itu berjabat tangan. Tapi masa PKP ni, alhamdulillah semua takut nak berjabat tangan. Yang kedua, memakai pakaian yang sopan dan menutup aurat. Pakaian yang sopan maksudnya apa? Tidak ketat, tidak terbelah sana sini, dan juga menutup aurat sebagaimana awak pergi sekolah. Begitulah. Yang ketiga, berbual-bual perkara yang berfaedah dan dengan suara yang sederhana. Hendaklah berada dalam keramaian, majlis keramaian itu kalau nak berbual, mestilah berbual perkara yang berfaedah, bukan yang tidak berfaedah, dengan suara yang sederhana. Maksudnya jangan terlalu kuat atau menjerit-jerit. Yang keempat, memberi ruang dan kelapangan tempat kepada hadirin yang baru sampai. Maksudnya kalau di dalam majlis perkahwinan, contohnya sebelah kita ada kerusi kosong, jadi kita janganlah letak barang-barang kita, handbag lah, apa ke. Jadi beri ruang kepada tetamu yang baru hadir, dan juga jangan duduk lama-lama. Okey, yang kelima, menjaga pandangan mata dan memberi tumpuan di dalam majlis. Baik, yang keenam, tidak membuat bising dan mengganggu orang lain. Bila dah dalam majlis keramaian tu, majlis perkahwinan lah katakan, janganlah kita membuat bising kerana itu akan mengganggu orang lain. 7. Mematuhi tata cara majlis agar majlis berjalan lancar. Baik, sekarang tengok pula muka surat 23, 6.4. Tajuknya larangan di dalam majlis keramaian. Apa dia?
Yang pertama, mencelah percakapan orang lain. Maksudnya kalau orang tengah berbual, jangan kita mencelah, bertanya sesuatu benda. Itu namanya tidak sopan. Yang kedua, mencela orang lain dan berbisik-bisik hal orang lain. Mencela orang lain maksudnya dia mengata-ngata yang buruk tentang orang lain, kemudian dia berbisik-bisik pula hal orang lain. Itu berdosa. Yang ketiga, membuka keaiban orang lain. Muka keaiban ni maksudnya jangan melakukan sesuatu perkara yang orang tu rasa malu. Contohnya kalau orang tu dah pakai kasut lain sebelah, warna satu hitam, satu putih, jangan kita cakap kuat-kuat dan mentertawakan mereka. Itu boleh membuka, itu maksudnya mereka akan merasa aib dan juga mereka merasa malu. Yang keempat, duduk di tengah-tengah pintu dan lorong laluan. Itu juga dilarang. Yang kelima, mengganggu keselesaan orang lain dengan merokok atau ketawa yang berlebih-lebihan. Maksud dalam majlis keramaian, contohnya tadi Cik kata apa? Majlis perkahwinan ke majlis majlis perkahwinan, janganlah merokok. Bila dah merokok, bagaimana asap rokok tu? Mesti akan mengganggu orang lain. Dan juga tak boleh, dilarang ketawa yang berlebih-lebihan. Jangan duduk kat majlis tu asyik ketawa tak berhenti-henti. Okey. Kemudian 6.5 di bawah tu, adab makan dan minum di dalam majlis keramaian. Di antara adab makan dan minum dalam majlis keramaian, yang pertama, nombor 1, membasuh tangan sebelum makan. Macam biasalah, awak kat rumah pun basuh tangan kan, sunnah, dapat pahala. Yang kedua, membaca basmalah dan doa sebelum makan. Apa itu basmalah? Tengok sebelah info yang berwarna pink tu, sebelah kiri awak, iaitu membaca Bismillahirrahmanirrahim dan baca doa. Yang ketiga, mendahulukan orang yang lebih tua mengambil makanan. Itu di antara adab makan. Kalau ada orang tua sebelah kita, biarkan dia ambil dulu makanan tu. Tu sunnah juga. Yang keempat, mengambil makanan yang lebih hampir dengan kita, iaitu kalau kita ambil makanan lebih hampir dengan kita, itu juga adalah sunnah. Dan kita tak perlulah nak ambil sampai kita bangun daripada tempat duduk mengambil makanan yang sebelah sana. Itu dilarang. Sebab itu di antara adab yang Rasulullah ajarkan. Yang kelima, duduk dengan tenang. Maksudnya duduklah dengan tenang, jangan melompat-lompat, jangan duduk berjoget-joget kerusi macam kat sekolah. Jangan macam tu. Okey, sekarang tengok muka surat 24, sambung pula nombor 6. Tidak gelojoh ketika makan. Maksudnya kalau makan tu jangan gelojoh. Makan dengan beradab, dengan sesuap. Jangan gelojoh. Kalau nak minum dengan cepat, makan dengan cepat, tu gelojoh namanya. Apa jadi kalau makan gelojoh? Nanti apa? Tercekik. Yang ketujuh, jangan melakukan perkara yang boleh menjijikkan orang lain seperti berludah dan berkahak. Jadi kalau seandainya dalam majlis ada ramai-ramai makan, ataupun dalam majlis sebelah kita ada orang lain, jangan kita berludah dekat tepi dia atau berludah di atas meja, dan juga jangan berkahak, kerana itu boleh rasa tak selesa orang lain. Yang ke-8, setelah selesai makan, basuh tangan dan berdoa. Okey. Macam biasalah awak dekat rumah pun basuh tangan kan dan berdoa. Okey, tengok bawah 6.6. Doa sebelum dan selepas makan. Doa sebelum makan saya bacakan lagi sekali. Memang awak dah tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Biasa ada juga yang dah jam 4 dia tak sebut razaqtana, dia kata razaqana. Itu budak tadika. Cikgu bacakan semula. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Artinya, ya Allah, berkatilah apa jua rezeki yang Engkau berikan kepada kami dan selamatkanlah kami daripada azab neraka. Dan yang bawah tu doa selepas makan. Alhamdulillahillazi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Artinya,
Segala puji bagi Allah yang telah memberi kami makan dan minum dan menjadikan kami di kalangan orang Islam. Amin. Baik, tengok pula muka surat 25, 6.7, hikmah beradab semasa makan. Hikmah ni maknanya kebaikan atau kelebihan. Satu, dapat mengeratkan silaturahim. Baik, kalau awak beradab tadi, contohnya awak duduk dengan tenang, jadi orang pun suka, orang pun akan tanya awak duduk kat mana, ataupun jadi masa tu boleh berkenalan-kenalan. Jadi kalau awak tak jaga adab, siapa yang nak tegur awak? Okey, yang kedua, mendapat keberkatan dan keredaan Allah Ta'ala. Apa yang kita buat semasa kita beradab semasa makan dan minum, kita akan dapat keberkatan. Maksudnya keberkatan berapa? Iaitu mendapat kebaikan di dunia dan juga di akhirat. Dan Allah redha apa yang kita buat. Sebab apa? Semasa kita beradab semasa makan adalah perkara yang termasuk dalam sunnah Rasulullah. Yang ketiga, dapat menunjukkan akhlak Islam dalam segenap hal. Apa maksudnya? Tadi, makan tak gelojoh, itu akhlak juga. Duduk dengan tenang, itu akhlak. Baca doa sebelum makan dan selepas makan, itu juga akhlak. Baik, keempat, makanan dapat dihadam dengan baik dan sempurna. Kalau makan secara tenang, secara perlahan, makanan dapat dihadam dengan baik. Tapi kalau makan gelojoh, apa juga cakap tadi? Apa yang terjadi? Nanti tercekik. Baik. Yang kelima, tubuh badan akan menjadi sihat. Dengan kerana apa kita baca doa? Yang keenam, terhindar daripada kuman dan penyakit. Okey, yang ketujuh, menjauhkan daripada perbuatan yang tercela. 8. Menjaga kebersihan dan kesihatan tubuh badan. 9. Mencegah dari pencemaran udara, kekotoran dan sebagainya. Sebab apa kita jaga kan? Kita jaga tak berludah, macam tak berkahak tu. Itu mencegah daripada pencemaran. Ke-10, dapat mengelakkan dari pembaziran. Kalau makan banyak, kalau dah makan banyak dan tamak, lepas tu tak habis, tu yang menjadi pembaziran. Okey, 6.8, akibat tidak beradab semasa makan. Di dalam majlis kita tak beradab semasa makan, kita akan dapat akibat. Apa dia? Yang pertama, memalukan dan menjatuhkan maruah diri sendiri. Contohnya apa tadi? Tengah makan ketawa, ketawa, kemudian kita berludah, itu menjatuhkan maruah diri sendirilah. Nanti orang tak tanya, orang akan tanya, itu anak siapa? Siapa yang malu? Awak malu, ibu bapa pun malu juga. Jadi kena jaga adab. Yang kedua, dipandang hina dan tidak mendapat keberkatan daripada Allah. Contohnya apa tadi? Ketawa kuat-kuat. Itu pun sama jugalah. Dipandang hina oleh orang lain. Baik, sekarang kita sambung lagi. Buka muka surat 26. Nombor 5. Dibenci oleh orang lain. Kalau tak beradab, macam kita tengok tadi, apa-apa yang dilarang tu, kalau kita buat memang dia benci oleh orang lain. Yang keempat, mencacatkan majlis. Contohlah kalau awak tengah ketawa kuat-kuat, semua orang tengok. Jadi bukan apa, orang pun dah terkejut. Tengok apa yang bising tu. Okey, yang kelima, mengganggu keselesaan dan ketenteraman orang lain. Contoh macam tadilah. Kalau awak makan dengan gelojoh, sekali awak tercekik, orang lain pun sibuk, nak hantar awak ke hospital. Jadi itu juga mengganggu keselesaan dan ketenteraman orang lain. Yang keenam, menjejaskan kesihatan dan mendatangkan penyakit. 7. Tidak disayangi oleh Allah dan Rasulnya. Sebab apa? Sebab tak jaga adab. Bukan menyusahkan diri sendiri dan juga menyusahkan orang lain. Itulah maknanya tidak disayangi oleh Allah dan Rasul. Yang ke-8, boleh menyebabkan pembaziran. Cikgu dah terangkan tadi. Okey. Jadi sampai sini saja kita belajar perkara akhlak dan tasawuf. Okey, selamat belajar.